Baiklah, Assalamualaikum Dr. Amelia dan salam sejahtera semua. Kami dari kumpulan 1, kami membuat tajuk Feinstein's Instrumental Enrichment Program. Baiklah, sebelum memulakan pembentangan, saya kenalkan dulu ahli kumpulan kami iaitu Syafiq, saya Azimah, Cherio, Syafi'i dan Miklon. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan kepada program FIE ini. Pemikiran merupakan proses membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktiviti mental dalam otak manusia. Bila kita berfikir, ia melibatkan kognitif. Kognitif merupakan satu proses menggunakan kemahiran mental bagi menguasai sesuatu ilmu atau informasi, memanipulasi informasi dan proses membuat penaklukan. Antara kemampuan kognitif manusia adalah berfikir, daya memori kerja, daya pemahaman, penyelesaian masalah dan kebolehan merancang tindakan bagi memastikan gerak kerja dalam kehidupan seharian berlangsung dengan baik. Profesor Ruben Feinstein telah mencipta sebuah program yang dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan kognitif iaitu program Feinstein's Instrumental Enrichment. Sedikit tentang Feinstein, beliau merupakan seorang psikologi kognitif yang terkenal di dunia. Beliau menyedari bahawa keupayaan dan cara pembelajaran setiap individu adalah tidak sama antara satu sama lain dan telah membina satu program iaitu Instrumental Enrichment yang dikenali sebagai Feinstein Instrumental Enrichment Program. Program FIE ini memberi tumpuan kepada penyampaian kemahiran kognitif dan pembelajaran dan telah dilaksanakan di ratusan sekolah dan institusi pendidikan dan latihan di Israel. Program ini pada asasnya memberi tumpuan kepada penyesuaian kepada kumpulan individu, terapi dan pemulihan untuk orang yang mengalami kecederaan kepala serta pelajar yang berbakat dan luar biasa atau pelajar sindrom Down. Program FIE juga berjaya dilaksanakan lebih dari 50 tahun dan telah didokumentasikan oleh ribuan kajian saintifik dengan populasi yang pelbagai. Baiklah, FIE adalah satu program intervensi kognitif yang direka untuk meningkatkan kemampuan intelektual individu, terutamanya bagi mereka yang menghadapi kesukaran pembelajaran. Program FIE digunakan secara meluas kepada kanak-kanak dan remaja yang mempunyai masalah ketidakupayaan pembelajaran dan perkembangan. Pelajar bermasalah pembelajaran adalah pelajar yang mempunyai pelbagai masalah terutamanya dari sudut membaca, mengira dan menulis. Ciri-ciri pelajar bermasalah pembelajaran adalah sukar mempelajari sesuatu kemahiran, sukar mengikut arahan dan mempunyai daya tumpuan yang lemah. Pelajar ini tergolong dalam kategori lembam, disleksia, sindrom Down, autism dan lain-lain. Kesan masalah pembelajaran adalah mereka mendapat keputusan atau pencapaian yang rendah dalam akademik. Program FIE dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan kemahiran belajar pada pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran ini. Baiklah, di sini saya akan terangkan beberapa komponen utama FIA. Dicipta oleh Ruben Feinstein, program FIA berasaskan teori pembelajaran yang dimediasi dan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pemprosesan kognitif melalui latihan terstruktur yang menggalakkan kemahiran berfikir. Komponen utama dalam FIA adalah, pertama, fungsi kognitif yang bertujuan membantu pelajar mengembangkan kemahiran yang diperlukan untuk perkembangan intelektual. Yang kedua, konsep structural cognitive modifiability yang menegaskan bahawa struktur kognitif individu boleh diubah dan diperbaiki melalui pengalaman pembelajaran yang terarah. Yang ketiga, teori mediated learning experience merupakan proses proaktif iaitu menggunakan persekitaran kanak-kanak dengan bertindak balas terhadap rangsangan persekitaran. Yang keempat, pembelajaran untuk belajar iaitu memberikan tumpuan kepada mengajar pelajar bagaimana untuk menjadi lebih sedar tentang proses kognitif mereka dan bagaimana mengawal serta memperbaikinya. Dan yang terakhir, pembezaan. Pembezaan dalam FIE melibatkan penyelesaian program untuk memenuhi pelbagai keperluan pelajar yang mana setiap individu mungkin mempunyai kekuatan dan kelemahan kognitif yang berbeza. Baiklah, saya teruskan dengan ahli kumpulan yang lain. Seterusnya, saya Miklon Ilok. Saya akan meneruskan pembentangan ini dalam bahagian ulasan kajian lepas. Kajian lepas pertama yang kami telah pilih dalam tugasan ini adalah bertajuk Potential Impact of Pure Sustained Instrumental Enrichment on Self-Concept of Learner with Behavior Problem yang ditulis oleh Katerina Jerebkova pada tahun 2024. Fokus kajian ini adalah pengkaji ingin meneroka kesan atas impak penggunaan FIE program terhadap peningkatan konsep diri pelajar yang memiliki masalah tingkah laku dalam pembelajaran. Menurut penulis atau pengkaji, pelajar yang menghadapi masalah tingkah laku biasanya akan menghadapi cabaran dalam pembelajaran, pengurusan emosi, dan juga interaksi sosial. Seterusnya kita melihat kepada objektif kajian ini. Objektif kajian ini adalah yang pertama, pengkaji atau penulis ingin memahami bagaimana FIE program dapat meningkatkan konsep diri pelajar dengan masalah tingkah laku. Sebelum kita meneruskan kepada bahagian seterusnya, kita ingin memahami apakah itu konsep diri. Konsep diri adalah merujuk kepada persepsi dan penilaian seorang terhadap dirinya, yaitu dalam
perspektif dalam kajian ini adalah merujuk kepada diri pelajar itu sendiri. Kemudian penilaian ini seterusnya dapat mempengaruhi motivasi dan emosi serta tingkah laku mereka di dalam berbagai situasi. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dalam bahagian metodologi kajian dan hasil kajian dalam ulasan kajian lepas yang pertama telah kami pilih. Sebelum memulakan kajian ini, pengkaji telah menyatakan bahwa atau menekankan bahwa adalah penting untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan FIE program atau Fluorescent Instrumental Enrichment Program. FIE adalah merupakan satu set program uh, yang dirancang untuk meningkatkan kemahiran kognitif dan sosial individu. Selain itu, FIE juga dikatakan dapat memperbaiki cara berpikir dan berinteraksi dalam kalangan pelajar. Selanjutnya, kita akan melihat bahagian proses pencarian kajian. Penyelidik telah melakukan analisis kajian literatur yang diterbitkan di antara tahun 2000 hingga 2023, yaitu membuat proses pencarian dokumen tentang FIE program berdasarkan empat objektif yang ditekankan dalam kajian ini. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti kajian yang menilai kesan FIE program terhadap pelajar yang memiliki masalah tingkah laku. Objektif yang kedua, mencari kajian yang menilai kesan FIE program terhadap konsep diri peserta. Objektif yang ketiga pula adalah objektif kajian mengesan dan atau menilai kesan kesampingan FIE terhadap konsep diri. Dan keempat adalah mencari kajian yang melaporkan perubahan tingkah laku peserta sebagai kesan sampingan FIE program. Seterusnya, kita akan melihat kepada hasil kajian. Pengkaji telah menemukan 3 kajian semasa yang secara spesifik menyentuh tentang FIE program melalui proses pencarian melalui kajian literatur. Kajian pertama yang dirujuk oleh pengkaji ditulis oleh Hutrova pada tahun 2014, di mana dalam kajian ini dia menyatakan bersetuju bahawa terdapat potensi yang positif dalam mengubah tingkah laku seorang pelajar. Selanjutnya, yang kedua adalah penyelidikan yang ditulis oleh Tilkova pada tahun 2016, di mana teori FIE dirumuskan dapat memberikan impact yang positif dalam meningkatkan kemahiran komunikasi, tumpuan, dan kawalan impuls ADHD. Atau ADHD bermaksud pelajar yang mengalami gangguan hyperactive dan kekurangan perhatian. Kajian yang terdahulu yang seterusnya dipilih oleh penyelidik adalah ditulis oleh Malkova dan Pokorna, yaitu mengatakan peningkatan kemahiran kognitif dan tingkah laku dalam kalangan peserta dapat dicapai melalui pelaksanaan FIE program. Secara keseluruhannya, FIE ini boleh dikatakan berkesan dalam memperbaiki tingkah laku sosial dan meningkatkan kerjasama empati dan mengurangkan impulsif. Seterusnya, saya akan meneruskan dalam bahagian rumusan penyelidik dan implikasi pendidikan dalam ulasan kajian lepas yang pertama kami telah pilih. Dalam bahagian rumusan penyelidik, pengkaji mengatakan bahawa hanya satu kajian yang memberi tumpuan kepada kesan FIE terhadap konsep diri pelajar, di mana pelajar tersebut memiliki masalah tingkah laku. Masalah kajian yang dikenal pasti oleh pengkaji dalam mengukur impact FIE program adalah kajian-kajian yang sedia ada sekarang sering menggunakan size sampel kajian yang kecil dan tidak dapat digeneralisasikan. Walau bagaimanapun, secara kesimpulannya penyelidik menganggap kajian ini sendiri adalah asli dan penting karena kajian ini memberikan tumpuan kepada penerokaan kesan FIE program terhadap konsep diri pelajar, terutama pelajar yang memiliki masalah tingkah laku. Seterusnya, kita melihat kepada bahagian implikasi kajian. Menurut pengkaji, dalam kajian ini kita dapat pastikan bahawa penggunaan FIE program sesuai digunakan sebagai alat intervensi dalam aktiviti pembelajaran. Ia dapat membantu pelajar dengan pelajar yang bermasalah tingkah laku, yaitu dengan memperbaiki konsep diri pelajar itu. Dan perubahan ini seterusnya akan dapat mendorong peningkatan prestasi akademik dan sosial yang baik dalam kalangan pelajar tersebut. Seterusnya, bahagian saranan. Saranan oleh penyelidik adalah lebih banyak penyelidikan yang diperlukan untuk meneroka potensi FIE program dalam pendidikan, khususnya untuk pelajar yang memiliki masalah tingkah laku. Seterusnya, kita melihat bahagian kesimpulan ulasan kajian lepas yang pertama yang kami telah pilih, yaitu kesimpulan yang pertama, potensi yang positif
telah diperolehi dalam hasil kajian ini, yaitu dengan mengaplikasi FIE, ia dapat meningkatkan atau memperbaiki konsep diri pelajar yang bermasalah, yang memiliki masalah tingkah laku. Seterusnya, potensi FIE program juga dapat meningkatkan kemahiran kognitif dan sosial dalam pelajar tersebut. Ini adalah termasuk memperbaiki cara berpikir tentang diri mereka, yaitu merujuk kepada konsep diri lah, peningkatan konsep diri pelajar, dan kemudian seterusnya akan memberikan kesan positif terhadap tingkah laku dan pencapaian pelajar tersebut. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dalam bahagian ulasan kajian lepas. Yang kedua yaitu bertajuk Why Parenting Remain Important in the 21st Century to Improve Thinking Skills and Inclusive Education, yang ditulis oleh Joe Lieber pada tahun 2022. Fokus kajian ini adalah meneroka tentang FIE program, meneroka persoalan tentang FIE program, yaitu mengapa teori ini kekal penting dalam pendidikan abad ke-21. Dengan itu, penyelidik memberikan penekanan tentang kepentingan bagaimana teori FIE, mempengaruhi perubahan kecerdasan melalui pengalaman pembelajaran yang dimediasi atau dengan terma lain merujuk kepada Mediated Learning Experience, yaitu MLE. Seterusnya kita melihat kepada bahagian objektif kajian. Terdapat tiga objektif kajian yang dinyatakan oleh penyelidik dalam kajian ini. Objektif yang pertama adalah meneliti kepentingan teori Feinstein dalam pendidikan inklusif, dan objektif kedua adalah mengkaji kesesuaian pendekatan teori Feinstein dalam konteks pendidikan modern yang kompleks. Dan objektif ketiga adalah memahami sumbangan teori FIE terhadap perkembangan kemahiran berpikir pelajar dari pelbagai latar belakang. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dalam bahagian metodologi kajian dan hasil kajian melalui kajian case. Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melalui kajian case yang relevan, bagaimana pendekatan FIE tetap penting dalam pendidikan pada abad ke-21. Dan seterusnya, kajian case ini dilakukan berdasarkan persampaian daripada 775 case dalam satu amalan klinikal pedagogi di Belgium. Dan dalam kajian ini juga penyelidik menyatakan pemilihan case ini dilakukan dengan melihat siapa kanak-kanak yang telah dirujuk oleh ibu bapa mereka disebabkan kegagalan pelajar tersebut di sekolah, sama ada di dalam pendidikan desa atau pendidikan KAS, dengan harapan kaidah pembelajaran mereka dapat dipertingkatkan, khususnya dalam pendidikan inklusif. Selanjutnya kita melihat kepada hasil kajian yang diperolehi oleh penyelidik, yaitu melalui kajian case seperti yang saya nyatakan tadi. Dan berdasarkan 775 case yang dianalisis, terdapat 3 kajian case yang amat dikatakan pasti oleh penyelidik relevan dan boleh diguna pakai dalam kajian ini. Kajian case pertama yang diambil oleh penyelidik adalah merujuk kepada seseorang pelajar bernama Yolande, yaitu mengidap gejala sindrom Down, sindrom Down. Di sini analisis kajian secara kesimpulannya menunjukkan FIE program telah memberikan kesan yang positif kepada peningkatan berpikir dan sosial oleh diri pelajar ini, yaitu Yolande. Dan seterusnya kajian case yang kedua diambil oleh penyelidik, yaitu merujuk kepada seorang pelajar yang bernama Odilia, di mana juga pelajar ini mengidap sindrom Down, sama seperti kajian case yang pertama. Dan dalam kajian case yang kedua, Odilia dikatakan menghadapi kesukaran dalam bahasa, di mana menurut penyelidik ia merupakan kesan daripada perbezaan bahasa yang digunakan di rumah dan digunakan di sekolah. Setelah itu, melalui sokongan teknologi, Odilia telah berjaya memperbaiki dan memperkaya kemahiran menggunakan kosakata, dan seterusnya meningkatkan kebolehan pelajar itu dalam kemahiran membaca dan menyusun ayat. Dalam case kedua ini, penyelidik telah menunjukkan bahwa teknologi merupakan aspek yang penting dalam pendidikan abad ke-21, disokong dengan penggunaan teori FIE program. Dan seterusnya kajian case yang ketiga, yaitu menceritakan seorang pelajar bernama Gerben, yaitu remaja imigran ya. Case ini menunjukkan bahwa berdasarkan LPAD atau Learning
propensity assessment device dalam teori FIE dapat meningkatkan akademik seorang pelajar. Contoh pelajar ini sendiri yaitu Geben. Dalam kajian kes yang ketiga, ujian IQ terhadap Geben tidak menunjukkan kemampuan yang tinggi. Namun penilaian LPAD telah mendedahkan potensi pembelajaran yang besar dengan bantuan latihan pengukuhan dan sokongan yang berterusan. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dalam bagian kesimpulan hasil kajian dan rumusan penyelidik. Kesimpulan yang dibuat oleh penyelidik adalah menyatakan bahwa program FIE dan LPAD memiliki kesan yang positif dalam meningkatkan kemahiran kognitif, bahasa, dan sosial dalam diri seseorang pelajar. Selain itu, penggunaan atau pengaplikasian teori FIE dapat membantu pelajar istimewa dalam mengatasi cabaran pendidikan inklusif, namun harus didorong dengan sokongan yang berterusan daripada golongan pendidik, termasuk keluarga, dan penggunaan terapi yang sesuai. Selanjutnya, rumusan penyelidik. Menurut penyelidik, walaupun era pada masa kini peranan teknologi adalah amat penting, namun peranan pendidik sebagai mediator dan mediasi oleh golongan ibu bapa adalah tidak dapat digantikan dengan teknologi modern. Dalam hal ini penyelidik menegaskan bahwa mediasi adalah kunci utama untuk perkembangan kognitif yang sehat dalam kalangan pelajar, khususnya pelajar golongan istimewa. Selain itu, melalui kajian ini kita dapat mengetahui bahwa pendekatan FIE adalah amat penting kepada guru, di mana menekankan pengajaran yang harus atau perlu disesuaikan mengikut keperluan setiap pelajar dan juga menangani kepelbagaian pelajar dalam kelas. Seterusnya, guru harus memberi sokongan yang diperlukan kepada pelajar berkeperluan khas melalui kaedah mediasi yang sesuai seperti yang saya nyatakan tadi. Selanjutnya kita melihat kepada bagian implikasi pendidikan dan kesimpulan dalam ulasan kajian lepas kedua ini. Dalam bahagian implikasi pendidikan menyatakan bahwa pendekatan FIE program dalam pendidikan inklusif harus diselaraskan atau disesuaikan dengan pengajaran berdasarkan keperluan pelajar. Menurut penyelidik kajian, pendidikan inklusif dapat berfungsi dengan lebih baik apabila guru dapat berperanan sebagai mediator. Dengan itu, dalam kajian ini, penyelidik sekali lagi menekankan kepentingan mediasi dalam pendidikan abad ke-21, di mana guru tidak digalakkan terlalu bergantung sepenuhnya kepada teknologi modern dalam konteks mendidik pelajar yang tergolong sebagai pelajar berkeperluan khas. Seterusnya, kita melihat kepada kesimpulan daripada kajian ini. Hasil kajian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teori FIE tetap relevan dan amat penting dalam dunia pendidikan 21, namun harus disokong dengan pendekatan mediasi dan pengalaman pembelajaran. Teori ini memberikan sumbangan kepada pendidikan inklusif, yaitu berperanan menyediakan atau menyajikan pendekatan yang lebih berkesan untuk menangani kepelbagaian pelajar. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada rekan-rekan saya yang seterusnya untuk meneruskan pembentangan ini di dalam bahagian aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Terima kasih. Oke, seterusnya adalah aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Aplikasi adalah sejenis program perisian yang direka untuk melaksanakan tugas tertentu. Ia seringkali digunakan untuk menyampaikan mesej antara guru dan pelajar semasa proses PDP, yaitu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Perekasan ini adalah seperti handphone, tablet, smart TV, laptop, komputer, yang harus mempunyai sistem perisian seperti iOS untuk produk Apple, Windows, Huawei Apps, dan Android Apps. Tanpa sistem perisian ini, suatu tentu aplikasi ini tak dapat digunakan. Penggunaan teknologi dan aplikasi digital dapat meningkatkan kemampuan serta sebagai strategi penyampaian ilmu pengetahuan yang interaktif. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan perekasan seperti handphone, komputer, tablet itu harus mempunyai sistem perisian yang didaftarkan dalam Windows, Android Apps, Huawei Apps, dan iOS bagi produk Apple lah produk yang terjenama. Selanjutnya adalah contoh aplikasi dalam bilik darjah. Yang pertama adalah aplikasi ini merupakan aplikasi yang sering kali digunakan oleh guru ketika melakukan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
aplikasi ini adalah aplikasi PowerPoint. Aplikasi PowerPoint ini akan membuatkan pembelajaran itu menjadi interaktif dan mampu meningkatkan minat murid untuk belajar di dalam kelas. Hal ini karena aplikasi PowerPoint ini mempunyai warna-warna yang menarik, animasi yang menarik, video-video yang menarik, yang mampu memaparkan visualisasi yang menarik, yang dapat meningkatkan dan memberangsangkan minat murid untuk belajar di dalam kelas. Oleh itu, kelas di dalam itu tidak akan merasa sendu dan bosan. Oke, selanjutnya adalah aplikasi Quizzes dan Kahoot. Persamaan antara Quizzes dan Kahoot adalah yang mampu membuatkan pelajar berpikir secara meluas serta kreatif untuk memahami pembelajaran. Selain itu, ia akan membuatkan pelajaran ini merasa sangat seronok karena ia adalah merupakan permainan ataupun gamifikasi. Oleh itu, murid tidak akan merasa bosan ketika mereka belajar satu subjek di dalam kelas. Cumanya adalah perbezaan antara Quizzes dan Kahoot ini adalah untuk Quizzes, ia tidak dapat digunakan secara langsung di dalam kelas. Oleh itu, selepas guru melakukan PDP, pengajaran dan pelajaran, guru akan memberikan codes ataupun password kepada murid beliau untuk menjawabkan soalan ketika murid berada di rumah. Oleh itu, murid harus menjawabkan soalan ini dengan secepat mungkin. Quiz ini adalah merupakan, dengan bahasa mudahnya adalah kerja rumah bagi murid untuk disiapkan sebelum kelas yang seterusnya pada keesokan hari ataupun lusanya. Oke, bagi aplikasi Kahoot pula, aplikasi ini adalah langsung ataupun live, di mana selepas melakukan pengajaran dan pembelajaran, guru mempunyai masa 10 menit yang terluang dapat menggunakan aplikasi ini untuk menilai prestasi pelajar di dalam kelas. Biasanya guru akan memaparkan soalan-soalan di dalam kelas dan murid harus menjawabnya dengan serta-merta. Oleh itu, nama akan terpampang di hadapan bilik darjah. Di situ, guru akan tahu di manakah murid yang lemah, di manakah murid yang dapat menguasai sesi pembelajaran. Baik, selanjutnya. Baiklah, seterusnya adalah strategi pengajaran yang berkesan. Yang pertama adalah pembelajaran secara kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah di mana murid harus membentuk kumpulan terdiri daripada 5 ataupun 6 orang. Hal ini dapat meningkatkan penglibatan aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Baik, selepas guru mengajar di hadapan kelas, guru akan meminta murid di dalam kelas untuk membentuk satu kumpulan yang terdiri daripada 5 ataupun 6 orang. Kemudian guru akan memberikan tugasan kepada setiap kumpulan tersebut. Oleh itu, murid di dalam kumpulan itu harus menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Sebagai contohnya adalah subjek geografi, yang dimana guru meminta salah satu kumpulan itu untuk menyenaraikan tempat-tempat pelancongan yang menarik ada di Malaysia. Oleh itu, murid-murid dalam kumpulan tersebut akan bekerja sama, berbincang untuk menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Ini akan menggalakkan hubungan sosial yang baik antara murid. Seterusnya, murid akan dapat berkongsi masalah menyelesaikannya bersama-sama. Selepas murid menyelesaikan dalam kumpulan murid itu akan membentangnya di hadapan kelas. Itu adalah pembelajaran secara kooperatif. Baik, seterusnya adalah pembelajaran berdasarkan projek. Pembelajaran ini adalah di dunia sebenar yang melibatkan pembelajaran dalam aktiviti penyelesaian masalah. Sebagai contohnya adalah pengajaran tentang sains yang bertajuk faktor-faktor pengeratan paku disebabkan oleh air dan udara. Baik, di sini cikgu akan membahagikan kumpulan yang terdiri daripada 5 ataupun 6 orang untuk melakukan salah satu eksperimen bagi membuktikan paku itu berkarat kerana kehadiran air dan udara. Okey, selepas itu, kumpulan murid akan menjalankan salah satu eksperimen dan perlu menunggu keputusannya selama 4 ataupun 5 hari. Selepas dapatkan keputusannya, barulah murid itu akan mempercayai apa yang mereka lakukan selama ini adalah kenyataan daripada teori yang dibaca dari buku teks. Oleh itu, ini akan dapat menjadi panah aras untuk melepasti serta membesarkan kemampuan mereka. Oleh itu, ia akan membolehkan mereka bekerja sebagai profesional dengan tumpuan kepada pengetahuan saintifik. Sebagai yang saya cakapkan tadi, ini adalah untuk membuktikan perkara itu adalah benar ataupun tidak melalui eksperimen. Jadi barulah murid-murid akan benar-benar mempercayainya di dunia yang nyata. Baik, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan yang seterusnya. Baiklah, seterusnya berkenaan kesedaran tentang perbezaan individual. Setiap manusia tidak sama dan mempunyai perbezaan di antara satu sama lain. Dan begitulah juga murid-murid yang belajar di sekolah mereka ini mempunyai jenis kecerdasan kognitif yang berbeza-beza. Dan guru tidak boleh melabel seseorang murid itu pandai ataupun tidak kerana mereka ini berbeza. Mereka mempunyai kecenderungan yang lain-lain terhadap pembelajaran yang diajar di dalam kelas. Oleh itu tidak adil bagi mereka ini jika mereka terus dilabel kurang pandai oleh seseorang guru selagi guru itu belum tidak benar-benar berusaha untuk mengambil inisiatif menggunakan semua kaedah yang ada yang sesuai bagi setiap murid. Hal ini bertepatan dengan kajian yang telah dilakukan oleh Vun dan Amran pada tahun 2021 yang mengatakan bahawa
Setiap guru haruslah mengambil kira faktor struktur kognitif murid dalam membantu mereka memperoleh pengetahuan yang baru. Oleh itu, seperti yang saya katakan tadi, kaedah yang dipilih dan diguna pakai di dalam kelas oleh guru-guru ini mestilah bersesuaian dengan kecerdasan individu murid yang pelbagai. Okey, baik. Jadi seterusnya saya Muhammad Syafiq Aizat bin Razlan, P138970 akan menerangkan isu dan juga cabaran yang dihadapi dalam menjalankan program FIE ini dan juga kita akan berkongsikan beberapa penyelesaian terhadap isu dan cabaran yang dihadapi. Okey, seperti kita semua sedia maklum, rakan-rakan saya juga ada menerangkan mengenai program FIE ini, di mana ini adalah direka khas untuk meningkatkan kemahiran ataupun skill kognitif. Jadi semestinya terdapat pelbagai cabaran dan dugaan yang dihadapi sepanjang menjalankan program ini. Jadi untuk itu dalam kajian kali ini kami memfokuskan pada dua isu dan cabaran yang paling utama yang dihadapi ketika menjalankan program FIE ini. Baik, kita pergi kepada cabaran yang pertama iaitu kekangan ataupun kemahiran uh, guru dalam menyampaikan program FIE ini. Di mana kita semua sudah maklum bahawa program ini melibatkan kemahiran kognitif. Jadi terlebih dahulu guru itu sepatutnya perlu memiliki kemahiran kognitif yang tinggi lah, okay, ataupun kita panggil mediasi. Jadi kenapa? Sebab FIE ini kita menekankan pembelajaran yang secara kognitif di mana guru juga bertindak sebagai facilitator kepada pelajar atau murid yang dikenal pasti. Okay, kenapa masalah ini wujud? Kerana kebanyakan kekurangan guru yang kita dapati, mereka kekurangan latihan yang diperlukan untuk melaksanakan pendekatan dengan lebih kesan. Maksudnya bukan tiada, ada tapi kita kekurangan kemahiran. Jadi daripada itu masalah juga timbul apabila kurangnya atau khusus atau pelatihan kemahiran yang sedia ada belum cukup sempurna sepenuhnya. Apabila lagi latihan dan kajian secara praktikal yang dilakukan di Malaysia ini belum cukup lagi lah, belum cukup banyak untuk jadikan rujukan. Okey. Kita semua sudah maklum bahawa program ini berasal dari luar negara. Memang banyak kajian-kajian daripada luar negara sebenarnya ia telah berlaku. Namun untuk diadaptasikan kepada Malaysia, dia akan menghadapi beberapa cabaran lah dan menjadi kesukaran bagi guru-guru. Isu dan cabaran yang kedua pula kita fokuskan kepada pelajar iaitu penyesuaian program kepada kepelbagaian pelajar. Okey. FIE ini kita tahu dia bertujuan untuk menangani pelbagai keperluan kolektif tanpa mengira latar belakang budaya ataupun tahap sosio-ekonomi seseorang murid itulah. Okey. Jadi isu ini, cabaran ini timbul apabila lebih bagi pada kat Malaysia ni kan kita juga terkena dengan pelbagai etnik, ras, kaum, dan juga bahasa. Jadi segi banyak itu menjadi halangan juga cabaran lah kepada guru-guru untuk melaksanakan program FIE ini. Okey, selain itu guru juga akan mengalami sedikit kesukaran lah apabila dia dah menjalankan program ini kepada sekolah pelajar dan keputusan itu akan dapat berbeza-beza bergantung kepada latar belakang pelajar itu sendiri ya. Dari segi budaya dia, dari segi bahasa dia, benda ni akan efek kepada kita punya keputusan-keputusan ujian yang dijalankan. Apa yang dinyatakan di sini, keberkesanan program ini boleh tercecah apabila pelajar tidak terlibat sepenuhnya dengan aktiviti ataupun alat pembelajaran yang disediakan yang dinyatakan oleh IGOSI 1994 dan juga NDPI pada tahun 2021. Baik, tadi kita sudah mendengarkan atau melihatkan kepada dua cabaran utama. Sekarang kita akan berkongsikan tentang penyelesaian kepada cabaran yang pertama iaitu kekangan kemahiran guru dalam menyampaikan ataupun penyampaian program FIE ini. Okey. Penyelesaian pertama yang disadangkan adalah guru yang terpilih perlu diberikan latihan intensif dan juga berterusan untuk meningkatkan kemahiran mediasi mereka. Di mana masalah pertama tadi, kemahiran guru ni kurang, so kita berikan latihan yang lebih lagi dan berterusan. Kenapa berterusan? Sebabnya program ini kita bukanlah sekadar untuk menjalankan hari ini saja. Kita akan menjalankan program ini selama mungkin 2, 3 hingga 10 tahun jugalah bergantung kepada keperluan terkini. Seterusnya yang kedua ialah cadangannya ialah untuk melakukan stimulasi bilik darjah, bimbingan langsung dan juga penyediaan sumber rujukan untuk membantu guru dalam memahami kaedah penyampaian FIE. Jadi prinsip ini lebih bertumpu kepada guru di mana kita berikan pelbagai sumber rujukan, sokongan dan juga support kepada guru yang mengajar FIE ini. Okey, seterusnya penyelesaian yang kedua iaitu penyesuaian kepada program dan alat kepada keperluan pelajar. Jadi penyelesaian ini kita fokus kepada pelajar pula di mana kita perlu menyediakan bahan bantuan mengajar atau BBM berkaitan dengan FIE yang lebih fleksibel dan juga menyeluruh serta kita integratekan sikit kepada teknologi interaktif untuk menarik minat pelajar. Kita tahu kan pada masa kini pelajar lebih terdedah kepada teknologi, gadget dan sebagainya. Jadi kita gunakan benda-benda itu sebagai untuk menarik minat mereka dalam belajar dan lebih fokus kepada program yang dijalankan. Seterusnya yang kedua ialah mewujudkan peruntukan khusus yang lebih tertumpu kepada untuk menaik taraf atau upgrade prasarana yang sedia ada serta alat bantuan mengajar lah bagi membantu mereka menjalani program FIE. Ini lebih kepada dana lah, maksudnya dana yang khas kita invest kepada untuk menaik tarafkan prasarana, alat bantuan mengajar ya. Macam tadi kan alat bantuan mengajar dari segi teknologi interaktif. Sebenarnya kita invest lah, kita spend satu dana bagi pelajar-pelajar untuk mereka menjalani projek ini dengan lebih efektif dan berkesan. Okey, kita lihat sedikit ni
Penggunaan alat bantuan pembelajaran yang mesra budaya dan bahasa juga dapat memastikan pelajar dari berbagai latar belakang dapat memahami dan terlibat dengan program dengan lebih efektif yang diadakan oleh IGORI pada tahun 1994 dan juga Cambridge pada tahun 2021. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Dan akhir sekali, sebagai kesimpulan, program FIE ini adalah satu daripada kaedah pengajaran yang berkesan yang boleh diaplikasikan oleh semua guru di Malaysia. Program ini yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kecerdasan kognitif murid melalui langkah-langkah yang berstruktur telah terbukti berkesan di negara-negara yang menggunakan program ini. Dan jika tahap kecerdasan murid ini dapat ditingkatkan, tugas guru untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid ini akan menjadi lebih mudah dan hasilnya murid ini akan menjadi lebih berminat untuk belajar dan seterusnya menjadi insan yang cemerlang. Walaupun program ini tidaklah begitu menepati kehendak pendidikan abad ke-21 yang melibatkan penggunaan teknologi secara efektif, secara aktif, namun program ini telah terbukti berjaya meningkatkan kemampuan murid-murid ini daripada pelbagai latar belakang. Oleh yang demikian, guru-guru di Malaysia seharusnya memanfaatkan program FIE ini untuk diterapkan dalam PDPC di dalam bilik darjah di sekolah.